Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua, ahlan-ahlan yang berada di ruangan TikTok dan juga di FB. Umar Aziz, ahlan-ahlan Azima, Ummi Naimah, Izan, Indun Hashim dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada siri yang ke 18 pada hari ini kita nak meneruskan pembacaan daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat dan hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi. Maka kita telah tiba pada muka surat 120. Muka surat 120 dalam cetakan saya, kitab yang saya ada, pada bab yang ke-90. Namun sebelum daripada itu, mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka pada bab ini Imam Tirmizi membawakan tajuk Babun fir rajuli yastadfi'u bil mar'ati ba'dal ghusl. Kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala, bab pada hadis dan riwayat fir rajul berkenaan tentang suami, yastadfi'u yang memanaskan badan, bil mar'ati dengan si isteri, ba'dal ghusl setelah selesai mandi. Maka Imam Tirmizi membawakan dalil, bolehkah apabila seseorang suami telah selesai mandi, apabila seorang suami telah selesai mandi, maka pada waktu itu dia peluk ataupun berada dekat dengan isterinya yang belum lagi mandi janabah ataupun mandi hadas besar. Adakah boleh? Maka jawapannya boleh berdasarkan riwayat Aisyah yang bakal kita baca. Sebab itu gariskan pada Sahara yastadfi'u. Jumpa ke? Okey. Ay yatlubu wa hiya al-hararah. Yatlubul hararah bi an yada'a a'da'ahu. Suami meletakkan anggota tubuh badannya pada waktu itu anggota tubuh badan isterinya. Maka pada riwayat 125 kata Imam Tirmizi, wa bihi ilaihi qala haddatsana Hannadun qala haddatsana Waqi'un an Huraitsin an Sya'bi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, telah rubbama, kadangkala, irtasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai mandi minal janabah, daripada hadas besar. Maka Nabi SAW selesai mandi. Bila Nabi selesai mandi, kata Aisyah, thumma jaa, kemudian baginda Nabi SAW telah datang, fastadfa'a bi, maka baginda Nabi SAW pada waktu itu memanaskan tubuh badan baginda bi denganku. Maka bila Nabi SAW datang dekat Aisyah,
Maka kata Aisyah, fadamamtuhu, maka aku pun merapatkan diriku kepada baginda, walam aghtasil, dalam keadaan aku belum lagi mandi hadas besar. Maka jawapannya boleh. Sebab kita telah belajar pada hadis yang sebelum ini, hadis yang ke-123, yang Nabi bersabda, innal mu'mina la yanjus. Orang beriman pada waktu itu tidaklah najis walaupun dalam keadaan hadas besar. Maka tidak ada masalah. Maka kata Imam Tirmizi, wa huwa qawlu ghairi wahid, dan inilah pandangan lebih daripada seorang daripada kalangan ahli ilmu, daripada kalangan sahabat Nabi SAW dan tabi'in. Apakah pandangan mereka? Anna rajula, sesungguhnya seorang suami, idza ghtasala, apabila telah selesai mandi, fala ba'sa, maka tidak mengapa, bi an yastadfi'a, untuk dia memanaskan tubuh badannya, bimra'atihi, dengan isterinya, wa yanama, dan tidak mengapa untuk suami tidur ma'aha, bersama isteri ini, qabla, sebelum, antartasilal mar'ah, daripada isteri tersebut mandi wajib. Tak mengapa untuk pada waktu itu dia tidur bersama dengan isterinya walaupun isterinya belum mandi wajib. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq bin Rahway. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita boleh gariskan juga pada Sahara tadi, fastadfa'a bi. Apakah maksudnya? Ay talabal hararah, menginginkan kepanasan, minni, daripada Aisyah, bi'an, dengan cara, wada'a, Nabi SAW meletakkan, a'dha'ahu, anggota tubuh badan baginda, asy-syarifah, yang mulia, ba'dal ghusli, selepas daripada baginda selesai mandi, ala a'dha'i, pada tubuh badan Aisyah, min ghairi ha'il, tanpa sebarang lapik. Maka pada waktu itu tidak ada masalah. Walaupun pada waktu itu isteri belum lagi mandi daripada hadas besar. Pada waktu itu tidak masalah, tidak makruh dan tidak tidak mengapa. Bab yang ke-91 berkenaan tentang orang yang dalam janabah, dalam hadas besar, dan pada waktu itu tidak ada air. Orang yang dalam janabah dia kena mandi wajib. Tapi apabila tidak ada air, apa yang patut dilakukan? Maka pada bab yang ke-91 Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu At-Tayammum, bab pada hadis dan riwayat berkenaan tayammum, lil junubi, untuk orang yang di dalam janabah, idza, apabila, lam yajid, dia tidak menjumpai, alma, akan air. Maka kalaulah seseorang itu dia tidak ada air untuk mandi hadas besar, maka hukumnya adalah dia boleh melakukan tayammum. Apakah dalil untuk perkara tersebut? Maka riwayat 126 adalah dalilnya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kepada yang inginkan terjemahan hadis, boleh ke Telegram Kuliah Ummah Aziz. Di situ dikongsikan hadis-hadisnya. Dah masuk ke hadisnya? Okey. Bab yang ke-91 berkenaan tentang tayammum untuk orang yang dalam hadas besar dan pada waktu itu tidak ada air untuk mandi hadas besar. Riwayat 126. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar wa Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala hadatsana Sufyan an Khalid al-Hazza an Abi Qilabah an Amr ibn Bujdan an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innas sa'ida, sesungguhnya debu. As-sa'id maksudnya debu ataupun tanah. At-tayyib, yang suci. Tahurul muslim, adalah suci dan menyucikan untuk orang Islam. Maka sabda Nabi, sesungguhnya debu yang suci adalah suci lagi menyucikan untuk orang Islam. Tanah, debu. Maka sabda Nabi, wa illam yajidil ma', walaupun orang tersebut tidak menjumpai air, asyra sinin, selama 10 tahun. Maka kalaulah dia perlu tayamum selama 10 tahun, tayamum apabila tak ada air. Kalaulah selama 10 tahun tak ada air, kena tayamum, maka sabda Nabi, walaupun hatta punya lama tak ada air, maka hendaklah menggunakan tayamum. Sabda baginda Nabi SAW, fa idza wajadal ma',
apabila telah menjumpai akan air, falyumissahu, baca sahara, gariskan sahara, falyumissahu, jumpa tak dua baris daripada penghujung sahara, ai falyusilil ma'a ila jildih, maka apabila dah ada air, maka pada waktu itu hendaklah dia sampaikan air pada anggota kulitnya. Maka sabda Nabi SAW, selagi mana tak ada air, tayamum. Walaupun sampai 10 tahun. Sebab tak ada air. Dan pada waktu itu termasuklah juga kalaulah dia perlu mandi wajib tetapi tak ada air. Cuma tayamum untuk mandi wajib pun sama seperti wuduk. Sebab tayamum anggotanya hanya dua, iaitu muka dan tapak tangan. Jangan pula kalaulah seseorang itu tak ada air dan dia kena mandi junub, mandi hadas besar, dia pergi berguling-guling di dalam debu dan pasir atau tanah, maka itu bukan. Walaupun untuk mandi hadas besar, tayamumnya tetap sama, iaitu muka dan kedua tapak tangan. Anggota tayamum hanya dua. Tak ada kalau tayamum untuk wuduk lain, tayamum untuk mandi wajib lain, tak. Pada waktu itu anggota tayamum tetap sama. Nanti kita akan melihat kepada hadis-hadis berkenaan tentang tayamum. Maka sabda Nabi SAW, bila ada air, maka sampaikanlah air pada kulitnya. Kalau tak ada air, maka tayamumlah walaupun untuk tempoh 10 tahun. Fa inna dzalika khair, kerana itulah yang terbaik. Tapi kata para ulama, jangan salah faham. Apakah maksud kerana itu adalah yang terbaik? Bukanlah bermaksud bila ada air dia ada pilihan untuk tetap tayamum. Bila ada air, tidak ada lagi pilihan untuk bertayamum. Sebab itu lihat kepada sahara tadi, jumpa tak walaysa ma'nahu fa inna dzalika khairum minal khuyur. Jumpa tak walaysa ma'nahu? Maka kata para ulama, walaysa ma'nahu, bukanlah maksud daripada sabdaan Nabi kerana itu adalah lebih baik. Anna kilaihima, bahawa tayamum dan wuduk kedua ni boleh ketika mana ada air. Bukan itu maksudnya. Balil murad, bahkan maksud daripada sabdaan Nabi ketika mana ada air, maka annal wudu'a wajib, maka wuduk adalah wajib. Mandi wajib dengan air adalah wajib bila ada air. Bila ada air. Kecuali lah kalau isu sakit, tak boleh kena air dan lain, maka itu perbincangan yang lain. Jom kita lihat. Waqala Mahmudun fi hadisih, dan kata Mahmud di dalam hadisnya, sesungguhnya debu dan tanah yang suci, wadu sebagai tempat ganti tahur. Kalau dalam hadis sebelum ni perkataannya adalah tahur, maka dalam hadis ini perkataannya adalah wadu, adalah air adalah ganti wuduk untuk orang Islam. Kata Imam Tirmizi di dalam bab ini ada hadis yang lain yang seumpamanya daripada Abu Hurairah, Abdullah bin Ammar, Imran bin Husain radhiyallahu anhum. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, wa hakadha, dan beginilah rawa telah meriwayatkan ghairu wahidin, lebih daripada seorang, daripada Khalid Al-Hazza, daripada Abi Kilabah, daripada Amr bin Mujdan, daripada Abu Dzar. Waqad rawa, dan telah meriwayatkan hadis ini Ayyub an Abi Kilabah, daripada seorang lelaki daripada Banu Amir, daripada Abu Dzar, walam yusammihi, dan tidak disebutkan siapakah nama perawi tersebut. Maka dalam riwayat yang lain ada pada waktu itu nama an rajulin, daripada seorang lelaki. Abu Kilabah ambil hadis daripada seorang lelaki, baru Abu Dzar. Namun siapa lelaki itu tak diketahui, tak disebutkan namanya. Kata Imam Tirmizi, dan hadis ini adalah hasan, dan inilah pegangan majoriti fuqaha, annal junuba, sesungguhnya orang yang di dalam hadas besar, wal haidah, dan orang yang dalam haid, idza lam yajida, apabila kedua-duanya tidak mendapati air, tayammama, maka hendaklah bertayamum, wa sallaya, dan menunaikan solat, walaupun untuk tempoh yang lama. Selagi mana tak ada air, maka pada waktu itu hendaklah bertayamum. Seterusnya, wayurwa, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu, bahawa Abdullah bin Mas'ud tidak bersetuju dengan tayamum untuk orang yang dalam hadas besar walaupun tak ada air. Ini pandangan Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, tak ada tayamum untuk orang yang hadas besar. Tayamum hanya untuk ganti wuduk, hanya untuk hadas kecil sahaja.
Namun kata Imam Tirmizi, wa yurwa, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud annahu raja'a an qawlih, beliau tarik balik pandangan beliau. Maksudnya kalaulah orang dalam hadas besar, sama ada janabah ataupun haid, tak ada air untuk mandi, maka pada waktu itu hendaklah dia bertayamum. Okey, wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri, dan inilah pandangan Sufyan ats-Tsauri, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq bin Rahway. Maka ini adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bab berkenaan tentang tayamum untuk mandi, ganti mandi wajib apabila seseorang itu tidak ada air, tidak menjumpai air untuk angkat hadas besar. Bab yang seterusnya adalah tentang istihadah. Bab tentang istihadah. Maka saya tidak akan pergi detail kepada permasalahan haid dan istihadah, kerana itu adalah perbahasan yang panjang lebar di dalam perbahasan fiqh. Kita pun pernah buat daurah pada tahun bila yang kita buat daurah haid? 2020 ke 2019? Ingat lagi tak? Kita dah pernah buat daurah dah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Hazim Haznan, daurah tentang haid istihadah pada tahun 2020 tak silap, pada tahun 2020. Maka kita telah pernah buat. Cuma nanti insya-Allah kita lihat bagaimana kalaulah kita boleh buat lagi untuk pada waktu itu memperbaiki pengetahuan-pengetahuan kita. Okey. Maka bab berkenaan tentang istihadah, hadis-hadis berkenaan tentang istihadah. Istihadah. Riwayat 127. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Waqi' wa Abdah wa Abu Muawiyah an Hisham bin Urwah an abihi Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubeish, telah datang Fatimah binti Abi Hubeish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Abi Hubeish telah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu faqalat, beliau berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni mara'atun ustahadu, aku adalah seorang wanita yang berterusan keluarnya darah istihadah. Ustahad, pada waktu itu beliau keluar darah istihadah dengan berterusan. Pada waktu, bukanlah pada waktu itu sentiasa, tapi kerap pada waktu itu keluar darah istihadah. Fala athur, sehingga kan aku tidak bersuci. Bukanlah maksudnya dia langsung tidak ada suci, tempoh suci itu jelas, tapi dia rasa pada waktu itu darah dia tak berhenti-henti. Sebab itu lihat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lihat kepada Arafah, bayanu ghardi qawliha fala uthhar. Jumpa tak? Fala athhur. Maka kata para ulama, apakah maksud daripada Fatimah binti Abi Hubeish yang fala athhur, aku langsung tak bersuci? Bukankah tempoh bersuci itu jelas? Maka kata para ulama, maksud daripada kata-kata Fatimah binti Abi Hubeish yang aku tidak bersuci, maksudnya tak ada waktu yang darah tak keluar. Selalu darah keluar, sama ada darah haid ataupun pada waktu itu darah nifas. Bukanlah pada waktu itu dia menafikan yang dia sentiasa haid. Tidak. Sebab pada waktu itu Nabi SAW pun tegur dan jelaskan. Maksudnya dia sentiasa keluar darah, sama ada darah haid ataupun darah istihadah. Maka pada awalnya dia sangka asalkan keluar darah maka tak boleh solat. Itu sangkaan awal dia. Sebab itu dia berkata, fala athhur, maka aku tidak suci. Afa ada'us salah, maka adakah bila keluar darah aku perlu tinggalkan solat? Dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi terangkan tidak. Qala, bersabda Nabi, la, tidak. Sabda Nabi tidak, bukan begitu. Sebab itu baca Sahara, baris yang kelima daripada bawah, daripada hujung Sahara. Jumpa tak? Ai afa atrukuha ma damatil istihadatu
ma'i. Jumpa tak? Okey. Maka persoalan yang ada pada Fatimah binti Abi Hubaysh, adakah selagi mana ada darah tak payah solat? Maka itu sangkaan dia. Maka Nabi SAW kata tidak. Tak boleh solat hanya ketika mana haid. Adapun ini adalah istihadah. Sebab itu sabda Nabi, innama zaliki irkun, maka itu adalah darah yang keluar daripada urat. Irkun, urat. Tapi maksudnya adalah ini adalah istihadah. Walaysat bil haidah, sabda Nabi, itu bukanlah haid. Maka kalaulah haid baru tak payah solat. Kalaulah istihadah maka tetap kena solat. Faham tak? Jelas ke? Okey. Seterusnya, maka pada waktu itu sabda Nabi, fa iza aqbalatil haidah, maka apabila datang kepada kamu waktu haid kamu, zaman al haidah, waktu haid, maka fada'is solah, hanya pada waktu haid maka tinggalkanlah solat. Sebab dalam haid tak boleh solat. Wa iza adbarat, dan apabila telah berlalu pergi waktu haid, faghsili, maka basuhlah, anki, daripada kamu, ad-dam, akan darah. Basuh darah, bersihkan darah tersebut. Wasalli, dan solatlah. Maka daripada hadis ini menjadi penjelasan dan dalil bahawa wanita di dalam istihadah perlu untuk solat. Kena solat. Dia kena bersihkan darah dia dan pada waktu itu kena solat. Berkata Abu Muawiyah di dalam hadisnya, Nabi SAW bersabda, tawaddai, hendaklah berwuduk, likulli salatin, untuk setiap kali nak solat. Orang yang dalam istihadah, dia perlu berwuduk setiap kali dia nak solat. Sampai bila? Hatta yaji'a zalikal waktu, sehingga datanglah pada kamu waktu tersebut, iaitu waktu haid. Maka kalaulah berterusan istihadah, berterusan setiap kali nak solat wuduk, setiap kali nak solat wuduk, setiap kali nak solat wuduk. Kemudian bila datang balik haid, maka dimaafkan daripada solat. Tak perlu untuk solat. Okey. Sebab itu apakah maksud hatta yaji'a, sehingga datangnya kepada kamu waktu tersebut? Maka kata para ulama ada dua maksudnya. Lihat kepada halayah. Jumpa tak halayah? Qultu, apakah maksud waktu tersebut? Ay waqtal haid, datangnya waktu haid. Bila datangnya waktu haid maka tak payah solat. Ataupun maksudnya aw waqtas salatil ukhra, bila datangnya waktu solat yang baru, wuduk lagi. Datangnya waktu solat yang baru, wuduk lagi. Orang yang dalam istihadah kena wuduk setiap kali nak solat berdasarkan hadis Nabi SAW yang ini. Wa fil babi, kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada hadis yang seumpama dengannya daripada Ummu Salamah. Berkata Imam Abu Isa, Imam Tirmizi, hadis Aisyah. Hadis Aisyah adalah hadis yang hasan sahih. Adalah hadis yang hasan sahih, iaitu kisah tentang Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anhuma. Dan inilah pandangan lebih daripada seorang daripada kalangan ahli ilmu, daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW dan tabi'in. Dan inilah pandangan Sufyan al-Thawri, Imam Malik, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i. Apakah pandangan semua mereka? Annal mustahadata, apabila wanita yang datang darah istihadah, iza, apabila jawazat, telah melewati ayyam aqra'iha, hari-hari haid dia, irtasalat, maka hendaklah dia mandi, wa tawadda'at likulli salah, dan perlu berwuduk setiap kali nak solat. Maka apabila darah berterusan, dan kita dah belajar dalam perbincangan fiqh, para pelajar pun dah belajar, apabila habis sahaja hari-hari haid, walaupun darah masih ada, maka dia perlu mandi daripada haid tadi, daripada hadas besar tadi, dan kena solat. Tapi bagaimana wanita istihadah nak solat? Wanita istihadah nak solat, sabda Nabi, dia perlu berwuduk untuk setiap kali solat. Apakah dalilnya? Riwayat Aisyah yang kita baca tadi. Tawaddai likulli salatin hatta yaji'a dzalikal waqt. Itu adalah dalilnya. Sebab itu Imam Tirmizi bawakan bab yang seterusnya berkenaan tentang wanita dalam istihadah perlu berwuduk untuk setiap kali nak solat.
bab yang ke-93 bab pada hadis dan riwayat yang datang untuk menerangkan annal mustahadata sesungguhnya wanita istihadah tatawaddau perlu berwuduk likulli salatin setiap kali nak salat. Maka kata Imam Tirmizi, wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Syarikun an Abil Yaqdhan an Adi bin Thabit an abihi marja'nya kembali kepada Adi. Daripada Adi bin Thabit, daripada ayahnya, daripada atuknya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda fil mustahadah berkenaan tentang wanita dalam istihadah. Maka apa sabda Nabi? Tada'us salata, wanita dalam istihadah, wanita hendaklah meninggalkan salat ayyam aqra'iha pada hari-hari datangnya haid sahaja. Waktu dalam haid tak boleh solat, maka hendaklah dia tinggalkan pada waktu itu solat. Allati, waktu yang kanat tahidu fiha, di mana dia sedang haid. Kalau waktu haid tak tinggalkan solat. Thumma taghtasil, kemudian bila dah habis haid hendaklah dia mandi. Wa tatawaddau inda kulli salah, dan hendaklah walaupun darah masih keluar, darah istihadah, hendaklah dia berwuduk setiap kali nak solat. Wa tasum, dan hendaklah berpuasa, wanita istihadah kena puasa. Wa tusalli, dan hendaklah pada waktu itu dia solat. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Syarikun nahwahu, riwayat yang lebih kurang sama dengan makna yang seumpamanya. Berkata Imam Abu Isa, Imam Tirmizi, hadis ini telah bersendirian membawakannya Syarik daripada Abil Yaqdhan. Lalu aku telah bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis tersebut. Fakultu, maka aku bertanya kepada Imam Bukhari, siapakah yang dimaksudkan dengan Adi daripada ayahnya Thabit daripada atuknya? Lalu siapakah yang pada waktu itu dimaksudkan dengan atuk kepada Adi yang merupakan sahabat Nabi? Falam ya'rif, maka tidaklah Imam Bukhari mengetahui nama dia. Imam Bukhari pun tak tahu siapakah nama kepada atuk Adi bin Thabit. Siapakah nama dia? Tak diketahui. Wa dzakartu, kemudian aku telah berkata kepada Imam Bukhari, kata-kata Yahya bin Ma'in, inna ismahu Dinar, sesungguhnya nama atuk kepada Adi tadi yang merupakan sahabat Nabi, namanya adalah Dinar. Falam ya'ba' bih, maka Imam Tirmizi pada waktu itu tidak mengatakan apa-apa. Imam Bukhari pada waktu itu berdiam diri. Maka siapakah nama atuk kepada Adi, sahabat Nabi tadi? Namanya adalah Dinar. Wa qala Ahmad, berkata Imam Ahmad dan juga Ishaq bin Rahway tentang wanita yang dalam istihadah, ini irtasalat likulli salatin huwa ahwat. Ini kalau dahsyatlah. Kalaulah wanita dalam istihadah dia nak mandi untuk setiap kali solat, maka itu adalah lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga. Wa in tawadda'at, namun kalaulah wanita dalam istihadah dia berwuduk sahaja untuk setiap kali salat, ajza'aha, itu sudah mencukupi. Wa in jama'at, dan jika dia nak menggabungkan antara dua solat, bi ghuslin, dengan satu wuduk, dengan satu mandi, ajza'aha, itu pun boleh. Maka nanti kita akan belajar hadis yang berikut yang mana Nabi pernah maklumkan kepada wanita yang istihadah pada waktu itu dia ada dua pilihan. Apakah pilihan yang pertama? Dia pada waktu itu setiap kali dua solat dia mandi sekali. Nabi pernah berikan pilihan tersebut. Maka total dia kena mandi sekurang-kurangnya 3 kali. Maka untuk subuh, maka pada waktu itu sebelum solat subuh dia kena mandi. Maka ini pilihan yang Nabi pernah bagi. Kemudian ketika mana masuk waktu zuhur dia tunggu dulu. Sampailah pada waktu itu akhir pada waktu zuhur. Cukup untuk kadar dia mandi dan bersihkan diri. Contohnya setengah jam. Maka pada waktu itu dia mandi. Dan kemudian dia solat zuhur betul-betul di akhir waktu zuhur. Dan bila sahaja masuk asar, dia terus solat asar. Maka ini mandi yang kedua dalam sehari.
Mandi yang ketiga adalah untuk maghrib dan isyak. Maka Nabi suruh pada waktu itu sahabiah yang kejap lagi kita baca nama dia, Hamnah binti Jahash. Hamnah binti Jahash. Maka Nabi SAW pada waktu itu kata dengan dia, bila masuk waktu maghrib, tunggu dulu. Sampailah betul-betul dekat akhir waktu, maka pada waktu itu mandi. Kemudian solat maghrib di akhir waktu, dan bila masuk je isyak, terus solat isyak. Maka ini pilihan yang pertama yang Nabi beri, iaitu mandi untuk setiap 2 waktu solat, kecuali subuh. Maka ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, Nabi SAW suruh untuk berwuduk setiap kali nak solat untuk wanita dalam istihadah. Maka terpulang pada waktu itu, kalaulah dia berwuduk setiap kali nak solat, wanita istihadah, sah solat dia. Tapi kalaulah dia nak menjaga lebih, maka antara pilihan yang pertama yang Nabi bagi, pada waktu itu dia menggabungkan antara 2 solat, penghujung waktu zuhur dan awal asar dia solat sekali, dan kemudian penghujung maghrib dan awal isyak solat sekali dengan satu mandi, dan subuh pada waktu itu dia mandi berasingan. Maka ini riwayat yang bakal kita baca. Ini riwayat yang bakal kita baca. Cuma perkiraan tentang haid dan istihadah dalam riwayat berikut ini berbeza dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, apabila lebih daripada 15 hari, maka pada waktu itu barulah dikira sebagai apa kalau lebih 15 hari? Sebagai istihadah. Kurang daripada 15 hari, maka pada waktu itu tetap dikira sebagai haid. Dan dalam mazhab Syafi'i, wanita yang ada adat, maka adatnya boleh berubah. Boleh berubah-ubah tak? Dalam mazhab Syafi'i, adat untuk haid. Maka muqtadah dalam mazhab Syafi'i, adatnya boleh berubah-ubah. Cumanya dalam riwayat ini, pada waktu itu berbeza cara kira haid dan istihadah yang berbeza daripada mazhab Syafi'i. Cuma cara nak solat, maka pada waktu itu boleh diambil daripada hadis ini. Sebab itu Imam Tirmizi membawakan tajuk babun, bab pada hadis dan riwayat fil mustahadah, berkenaan tentang wanita yang dalam istihadah, annaha, bahawa wanita tersebut tajma'u, menggabungkan bainas salatain, di antara 2 solat, bi ghuslin wahid, dengan satu mandi. Ini adalah pilihan yang berat, tapi Nabi bagi pilihan yang mudah. Setiap kali nak solat wuduk, itu yang mudah. Tapi kalaulah mampu buat, ini lebih berat. Maksudnya setiap 2 solat dia akan mandi. Setiap 2 solat dia akan mandi untuk bersihkan diri. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di TikTok, yang berada di FB, minta maaf saya tak sempat nak membaca komen sebab nak menghabiskan beberapa hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang panjang berkenaan tentang Nabi ada menyuruh kalau sahabiah perempuan itu mampu untuk menggabungkan setiap 2 solat dengan mandi. Bersihkan diri, kemudian solat zuhur dan asar, kemudian solat maghrib dan isyak. Okey, yang biasanya adalah berwuduk untuk setiap kali solat. Jelas ke jelas? Okey. Maka apakah riwayat yang menerangkan menggabungkan 2 solat dengan satu mandi? Apakah dalilnya? Hadis ni panjang. Riwayat 129. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Amir al-Aqadi qala hadatsana Zuhair bin Muhammad an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Ibrahim bin Muhammad bin Talha an ammihi Imran bin Talha an ummihi Hamnah ibnati Jahshin. Yang tadi siapa nama sahabiah tadi? Fatimah binti Abi Hubaysh. Yang kita yang Nabi suruh dia untuk dia berwuduk setiap kali solat. Nah, ini wanita lain, sahabiah lain yang namanya adalah Hamnah binti Jahash. Maka kata Hamnah binti Jahash, kuntu ustahadu, aku adalah seorang wanita yang datang pada waktu itu darah. Ustahadu yang dimaksudkan di sini adalah istihadah, darah istihadah. Haidatan kabiratan, darah yang banyak, dan pada waktu itu lama darahnya keluar. Syadidatan, dan pada waktu itu sangat banyak, pada waktu itu banyak dan juga lama. Fa'ataitun nabiyya, maka aku telah mendatangi Nabi SAW.
Astaftihi, aku ingin bertanya jawapan ataupun bertanya fatwa daripada baginda. Wa ukhbiruhu, dan aku ingin mengkhabarkan kepada baginda dalam kurungan situasiku. Dia nak ceritakan kepada Nabi permasalahan dia. Maka pada waktu itu kata Hamnah, fawajadtuhu, maka aku mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti ukhti, berada di rumah saudara perempuanku, kakakku, Zainab binti Jahash. Nabi ada dekat rumah kakak dia. Fakultu, maka aku pun berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni ustahadu, sesungguhnya aku datang istihadah, haidatan kabiratan, dengan istihadah yang besar. Besar maksudnya kathirah, banyak, syadidatan, sangat-sangat banyak. Darah aku tanpa henti pada waktu itu keluar. Bukanlah maksudnya tanpa henti 24 jam keluar, bukan, tapi maksudnya setiap hari pada waktu itu darahnya keluar. Qalat, maka pada waktu fama ta'muruni, maka apakah yang Tuan suruh aku, perintah aku, fiha, berkenaan tentang permasalahan aku. Dia tanya kepada Nabi. Faqad mana'atni siyam, maka dia sangka, sebab itu bawah tu gariskan ala za'miha, kerana Hamnah binti Jahash pun pada waktu itu dia sangka kalaulah ada darah je tak boleh solat, ada darah je tak boleh solat. Dan memang betul. Ini cerita ialah mungkin ada orang ni, tapi cerita ada orang pada waktu itu dia sangka ada darah je tak boleh solat. Walaupun kadang-kala darah pada tangan, kenapa tak solat? Oh, saya ada darah. Sebab dia sebelum ni dengar tentang haid, darah-darah, oh orang darah tak boleh solat. Kemudian dekat rumah pun dia mungkin dengar bila saudara perempuan dia tak solat, bila mak dia tanya kenapa tak solat, mak ada darah. Maka ada orang sampai sangka kalaulah ada darah tak solat, lalu tangan dia luka ada darah tak payah solat, hidung dia luka ada darah tak payah solat, sebab dia salah faham tentang apakah yang dimaksudkan dengan darah, padahal darah maksudnya haid, Maka Hamnah binti Jahash pada awalnya dia sangka keluar je darah maka tak boleh solat. Sebab itu dia cerita kepada Nabi, faqad mana'atni siyam, dan telah menghalang aku daripada puasa dan solat. Dia sangka pada waktu itu dia tidak boleh untuk solat kerana pada waktu itu dia keluar darah. Padahal darah istihadah tetap kena solat dan puasa. Qala, maka Nabi bersabda, an'atu, aku akan sifatkan, aku akan jelaskan. An'atu ay asifu. Maka sabda Nabi, aku akan jelaskan laki kepada kamu. Apakah yang Nabi jelaskan? Al-kursuf, gunakanlah pada waktu itu, kursuf, apa bahasa Melayu dia? Yang lembut-lembut tu, kapas. Maka sabda Nabi SAW, gunakanlah kapas. Supaya pada waktu itu darah tersebut tidak keluar, mengotorkan pakaian. Nabi SAW bersabda, gunakanlah kapas. Fa'innahu, kerana sesungguhnya kapas, yuzhibud dam, boleh menghalang darah keluar. Yuzhib, baca sahara. Apa maksud yuzhib? Yuzhib maksudnya adalah yamna'al khuruj. Bila letak kapas pada kemaluan, maka darah tak keluar, maka boleh solat. Qalat, berkata Hamnah binti Jahash. Apa kata Hamnah? Beliau berkata, huwa akthar min zalika, darahku banyak sangat wahai Rasulullah, kapas pun tak boleh, tak jalan. Kapas pun tak jalan. Qal, maka sabda Nabi, fatalajjami, maka pada waktu itu ikatlah, istilah bahasa kita pakai pad. Tapi zaman dulu tak ada pad. Nabi bersabda, fatalajjami, ikatlah kain padanya. Maksudnya pakai pad. Ikatlah sesuatu, ikatlah kain padanya. Pakai pad. Qalat, maka berkata Hamnah binti Jahash, huwa akthar min zalik, pad pun tak boleh pada waktu itu menahan darah keluar. Banyak sangat darah istihadah dia, banyak sangat. Maka pada waktu itu Nabi SAW bersabda, fattakhidhi thawba, maka pada waktu itu tambah lagi dengan kain yang lain. Mula-mula Nabi kata kapas, dia kata tak boleh, darah dia banyak. Nabi kata pada waktu itu letakkan kain, maka dia kata banyak lagi darah dia. Maka Nabi suruh ambil lapisan baju, lapisan kain, dan pada waktu itu halang darah daripada keluar. Qalat, maka berkatalah pada waktu itu Hamnah, huwa akthar min zalik, dia lebih banyak
sampaikan kain apa pun tak boleh pada waktu itu halangnya daripada keluar. Banyak darah istihadah dia. Maka dia gambarkan kepada Nabi SAW, innama asujju sajja. Innama asujju sajja. Lihat kepada Sahara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumpa tak? Baris yang pertama, ai innama yasilu saila. Maksudnya pada waktu itu dia membuak-buak keluar. Pada waktu banyak darah dia. Pakai kain apa pun pada waktu itu tak boleh nak berhentikan darah seketika untuk solat. Darah dia banyak sangat. Maka sabda Nabi SAW, sa'amuruki bi amrain. Aku akan berikan kepada kamu dua pilihan. Dan kamu pilihlah apa yang kamu mampu buat. Dan ini pilihan yang kita dah baca tadi. Maka apakah pilihan yang Nabi bagi? Pilihan yang pertama, pada waktu itu Nabi bersabda, ketika mana haid kamu datang, mengikut kepada kebiasaan wanita yang seusia kamu. Dan ini, perkiraan haid ini menyokong pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pada waktu itu, kalaulah seseorang itu dia mutahayyarah, dia tak tahu berapakah hari haid dia, maka pada waktu itu dia boleh ikut kepada wanita yang seusia dengan dia, wanita yang pada waktu itu duduk sekampung dengan dia. Maka ini pandangan Imam Abu Hanifah. Maka Nabi kata bila waktu haid maka tak payah solat. Namun ketika mana dah berlalunya hari haid, maka pada waktu itu engkau perlu puasa dan solat. Namun bagaimana? Maka pada waktu itu hendaklah pada waktu itu engkau berwuduk setiap kali nak solat. Berwuduk setiap kali nak solat. Pada waktu itu berwuduk setiap kali nak solat. Dan pilihan yang kedua, Nabi SAW bersabda, mandi dan gabungkan antara dua solat. Mandi, gabungkan antara dua solat, Zuhur dan Asar. Kemudian bila nak solat Maghrib dan Isyak, mandi lagi. Bila nak solat Subuh, mandi lagi. Maka ini dua pilihan yang Nabi SAW bagi. Lihat kepada Arafah. Jumpa tak? Al-murad min qawlihi bi amrain. Baris yang ketiga Arafah. Okey. Apakah pilihan yang Nabi bagi? Ammatul muhasyin ala annal amral awal. Pilihan yang pertama adalah berwuduk setiap kali nak solat. Dan pilihan yang kedua adalah 3 kali mandi untuk 5 kali solat. Maksudnya digabungkan Zuhur dan Asar, satu mandi. Digabungkan Maghrib dan Isyak, satu mandi. Dan Subuh pada waktu itu satu mandi. Jelas ke jelas? Okey. Maka sabda Nabi, sa'amuruki bi amrain. Nabi bersabda dengan Hamnah, yang mana darahnya pada waktu itu tidak henti-henti. Maka sabda Nabi, aku memberi kepada kamu dua pilihan. Ayyuhuma, yang mana satu daripada dua ini, sana'at, kamu lakukan, sana'ti, kamu lakukan, ajza'a, mencukupi, anki, bagi pihak kamu. Maka pilihan yang pertama, sabda Nabi, fa in qawiti, maka jika kamu mampu, alaihima, ke atas kedua-duanya, fa anti a'lam, maka kamu lebih mengetahui tentang diri kamu. Daripada kedua-dua pilihan ni, kamu yang lebih tahu apa yang sesuai untuk kamu. Nabi tak putuskan, tetapi Hamnah binti Jahash yang kena pilih, sebab dia yang lebih tahu tentang keadaan diri dia. Faqala, maka bersabda Nabi, innama hiya, sesungguhnya darah, raqdatum minasyaitan, adalah kadangkala gangguan daripada syaitan. Bukan maksudnya syaitan yang keluarkan darah istihadah tu, tidak. Gangguan maksudnya adalah syaitan menjadikan manusia was-was dan pada waktu itu keliru untuk beribadah. Kalau tak ada ilmu, raqdatun, kita lihat sahara. Lihat sahara. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumpa tak? Okey. Arada bihi, baris yang ketiga, jumpa tak? Jumpa ke tidak? Okey. Baris yang ketiga sahara. Arada, Nabi bermaksud dengan sabdaan baginda tadi, al-idrar, syaitan suka mendatangkan mudarat. Dan pada waktu itu kenapa dinisbahkan kepada syaitan? Li'annahu, kerana syaitan apabila wanita pada waktu itu dalam keadaan istihadah, maka syaitan mendapati ada jalan untuk meletakkannya di dalam talbis, keraguan berkenaan tentang urusan agamanya, solatnya, sucinya dan puasa dia. Lalu ada orang pada waktu itu dia sama, dia pun sangka, oh selagi darah je tak payah solat.
darah je tak payah puasa. Maka syaitan jadikan itu sebagai cara untuk mengelirukan manusia. Padahal dalam istihadah kena solat, dalam istihadah kena puasa. Ahlan Tok Abah 67, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairah. Okey. Maka sabda Nabi, sesungguhnya ianya adalah gangguan daripada syaitan untuk pada waktu itu mengelirukan manusia yang ada istihadah. Maka sabda Nabi, fatahayyadhi, maka hendaklah kamu berada dalam keadaan haid sittata ayyam, 6 ataupun 7 hari, fi ilmillah, bergantung kepada ketentuan Allah. Tetapi ini melihat kepada keadaan wanita-wanita yang sama umur dengan kamu. Sebab Hamnah ini dah dikategorikan sebagai mutahayyarah. Pada waktu itu dia pun berada dalam keadaan hairan. Dia pun tak tahu bila haid, bila istihadah. Maka Nabi suruh untuk diikut kepada wanita-wanita yang sama usia dengan dia, sama mizaj dengan dia, dan pada waktu itu pilih ikut 6 ataupun 7 hari. Maka ini adalah waktu haid dia, 6 ataupun 7 hari. Thumma tasili, bila dah habis haid sabda Nabi maka mandi. Bila dah habis haid maka mandi. Fa idza ra'aiti, maka apabila kamu telah melihat, annaki, sesungguhnya kamu, qad tahurti, telah suci, maksudnya telah habis haid, wastanqati, dan pada waktu itu berada dalam naqa' dan dalam suci, fasalli, maka tunaikanlah solat, arba'atan wa ishrina lailah, sebanyak 24 hari ataupun 23 hari. Wasumi, puasa dan solat, fa inna dzalika yujzi'uki, kerana itu mencukupi bagi kamu. Wa kadzaliki, dan begitulah, faf'ali kama tahidun nisa, maka walaupun kamu berterusan keluar darah, tetapi lakukanlah haid seperti mana wanita lain haid. Maksudnya, kalaulah tempoh haid kamu dah pada waktu itu lihat bagaimana tempoh haid berdasarkan wanita yang seusia kamu, contohnya 6 hari, maka 6 hari tersebut adalah haid. Wa kama yatuhurna limiqati haidihinna wa tuhrihinna, dan walaupun darah masih keluar, tetapi baki daripada hari tersebut adalah waktu suci kamu. Jelas ke jelas? Okey. Maka sabda Nabi, fa in qawiti, maka jika kamu mampu, ala, di atas, an tuakhiri zuhra, untuk melewatkan zuhur. Kenapa nak melewatkan zuhur? Supaya dia boleh solat zuhur di akhir waktu. Wa tuajjili, dan kamu mampu untuk menyegerakan asar. Maka maksudnya habis penghujung zuhur dia solat zuhur, masuknya asar terus solat asar. Maka kalaulah kamu mampu buat begitu, maka hendaklah kamu mandi ketika mana kamu berada di dalam tempoh suci. Walaupun darah masih keluar, tetapi Nabi dah suruh dia buat ketetapan, mana satu waktu haid kamu, mana satu waktu suci kamu, walaupun darah masih keluar. Maka pada tempoh kamu bersuci, walaupun darah masih keluar, darah istihadah, maka mandilah untuk setiap 2 rakaat, 1 mandi. Jelas ke? Wa tusallina adh-dhuhra wal 'asra jami'an, dan solatlah zuhur dan asar serentak, maksudnya secara jamak, tetapi jamak daripada sudut zuhur pada akhir waktu, asar pada awal waktu. Summa tuakhirin, kemudian kamu lewatkan untuk solat maghrib, wa tuajjilin, dan segerakan solat isyak. Maka ketika mana tiba waktunya, taghtasilin, kamu pun mandi, wa tajma'in, dan gabungkan di antara 2 solat tadi, iaitu maghrib pada hujung waktu maghrib, isyak pada awal waktu isyak. Faf'ali, maka lakukanlah begitu. Wa taghtasilin, dan hendaklah kamu mandi ketika mana nak solat subuh, wa tusallin, dan solatlah subuh. Wa kadzalika, maka begitulah, faf'ali, kamu lakukan, wasumi, dan hendaklah kamu berpuasa, in qawiti ala zalika, jika kamu mampu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa a'jabul amrain, itulah 2 perkara yang aku sukai. Maksudnya 2 pilihan, sama ada nak berwuduk setiap kali solat, tak perlu mandi, hanya mandi selepas berakhirnya tempoh haid, ataupun pada waktu itu dia mandi 3 kali untuk 5 kali waktu solat. Namun perkiraan haid ini maka berbeza daripada perkiraan haid dalam mazhab Syafi'i. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi,
Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan telah meriwayatkannya Ubaidullah bin Ammar Ar-Raqi dan Ibnu Jurayj dan Syarik daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil, daripada Ibrahim bin Muhammad bin Talha, daripada pakciknya Imran, daripada ibunya Hamnah binti Jahash. Illa, kecuali dalam riwayat ini ada perbezaan bahawa Ibnu Jurayj berkata Umar bin Talha, dan yang sahihnya bukan Umar, sebaliknya adalah Imran bin Talha. Dan kata Imam Tirmizi, dan aku telah bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis ini, maka Imam Bukhari bersetuju hadis ini hukumnya adalah hasan. Wahakadha, dan beginilah pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beginilah kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, hadis Hamnah binti Jahash tadi adalah hadis yang hasan sahih. Wa qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, Ishaq bin Rahwayh berkenaan tentang wanita yang dalam istihadah, idza kanat, apabila wanita tersebut ta'rifu, mengetahui haidaha, bilangan hari haid dia, bi iqbalid dam, dengan cara mengenal warna darah, wa idbarih, dan pada waktu itu berlalu perginya, maka fa iqbaluhu, bila datangnya darah berwarna hitam, maka itu adalah haid dia. Wa idbaruhu, bila pada waktu itu berubah kepada warna kuning, maka berakhirnya haid dia. Maka ada juga cara mengenal haid dengan melihat kepada warna darah. Fal hukmu fiha, maka kalaulah wanita yang tahu berkenaan tentang pengiraan darah, dia tahu bila haid bila tidak, sama ada mengikut warna darah ataupun seumpamanya, maka untuk wanita yang tahu bilangan haid dia, maka hukum dia adalah seperti mana hadis Fatimah binti Abi Hubeish. Mana hadis Fatimah binti Abi Hubeish? Riwayat yang berapa tadi? Riwayat yang ke 127. Riwayat 127. Apakah riwayat Fatimah binti Abi Hubeish? Dia tahu haid dia, maka pada waktu itu dalam haid tak solat. Habis dia tempoh haid dia, maka pada waktu itu dia akan solat, dan setiap kali nak solat dia berwuduk. Jelas ke jelas? Maka itu kata Imam Ahmad bin Hanbal untuk orang yang tahu bilangan hari haid dia, dia tahu sama ada dengan warna darah ataupun lain-lain. Okey. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wa in kanatil mustahadah, dan kalaulah wanita haid tadi, dia kenal hari haid dia bukan dengan datang pergi warna darah tertentu, tetapi pada waktu itu laha ayyamun ma'rufah, dia memang ada perkiraan hari yang masyhur, yang diketahui, qabla an tustahad, sebelum dia diuji dengan datangnya darah istihadah, dia dah memang ada kebiasaan. Maka yang kedua ini adalah wanita yang mu'tadah, wanita yang pada waktu itu dia tahu perkiraan hari dia sebelum daripada dia diuji dengan istihadah. Fa innaha, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, maka hendaklah dia tinggalkan solat pada waktu dia uzur, sebab dia dah tahu perkiraan hari dia. Bila dah habis dia hari dia, walaupun darah masih keluar, thumma taghtasil, hendaklah dia mandi, wa tatawaddau, dan berwuduk untuk setiap kali solat, dan hendaklah dia solat. Ini adalah pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa idza istamarra bihaddam, dan kalaulah seorang wanita itu berterusan darah keluar, walam yakun laha ayyamun ma'rufah, dan dia tidak ada perkiraan yang dia tahu berkenaan tentang haid dia, ini dipanggil sebagai mutahayyarah, wanita yang pada waktu itu dia tak tahu haid dia bagaimana. Walam ta'rifil haid, dan dia pun tidak kenal haid dia dengan kedatangan warna darah yang tertentu. Fal hukmu laha, maka untuk wanita yang mutahayyarah, yang tak tahu berapakah bilangan hari haid dia, mengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, maka untuk dia adalah hukum berdasarkan hadis Hamnah binti Jahash. Maka pada waktu itu dia kena lihat wanita yang sama umur dengan dia, wanita yang pada waktu itu lebih kurang saiz badan dengan dia, dan pada waktu itu dia tengok kalau 6 hari, 6 hari. Baki lagi 27 hari, dia kena solat. Dan untuk dia solat pun pada waktu itu dia kena dua pilihan. Kalau dia mampu, mandi untuk setiap kali 2 waktu solat.
Kalau tak mampu, berwuduk untuk setiap kali 2 solat. Ini adalah pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah pula pandangan Imam Syafi'i? Wa qala Syafi'i, kita sambung esok. Jelas ke jelas pandangan Imam Ahmad bin Hanbal ni? Okey, kita sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Saya minta maaf saya pandang kitab, tak dapat nak pandang kamera. Kita jumpa jam 6 petang nanti dalam program Mahsyar insya-Allah. Terima kasih kepada yang bersama. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin.